yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya. Lebih lagi setelah terbuat dosa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واhlul 'uqdatam min lisanina yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang, kakak semua, apa khabar anda semua pada pagi ini? Adakah semua dalam keadaan yang sehat sejahtera? Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat lagi bersama-sama dalam majlis ilmu. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan, untuk pagi ini kita akan meneruskan pengajian kita seperti biasa untuk perkongsian ilmu tajwid ataupun lebih dikenali dengan slot sharing tajwid. Bersama saya Ustaz Hadi dari Easy Ngaji yang akan menemani anda pada setiap pagi untuk kita sama-sama membincangkan sedikit sebanyak tentang tajwidul Quran. Bagaimana untuk kita membaca Al-Quran dengan kaedah tajwid yang bagus, yang tepat, bertepatan dengan apa yang telah disediakan oleh para ulama kepada kita semua. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bersyukur juga kerana kita baru sahaja lepas semalam lah kan, kita baru sahaja menyambut hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan yang keberapa? 64 Yang ke-64. Waalaikumsalam yang baru masuk. Sila-sila. Yang penting bantu saya sharekan dahulu kita punya live pada pagi ni. Jadi alhamdulillah tuan-puan, semalam kita baru saja selesai menyambut hari kemerdekaan. Bukanlah kita menyambut orang kata secara ada program-program tertentu, tidak. Maksudnya dari sudut memperingati lah, ya, para pejuang kita suatu ketika dahulu kan, yang mana inginkan kemerdekaan, nakkan kebebasan daripada jajahan. Itu apa basic biasa kita faham lah bila sebut tentang merdeka. Sebab tu bila masuk je merdeka, nak masuk je ambang kemerdekaan ni, kadang-kadang dalam TV pun ada rancangan-rancangan yang cerita balik tentang macam mana pengorbanan orang kata apa, askar-askar kita dulu, askar-askar Melayu dulu kan, macam mana perjalanan sejarah. Kemudian kalau kita tengok ada juga rancangan-rancangan kan, macam Lieutenant Adnan. Cerita, yelah cerita-cerita perang tu banyak. Kalau tengok Lieutenant Adnan tu, cerita favourite saya juga dulu. Cerita perang time-time kecil dulu kan. Dan itulah bila masuk jambang kemerdekaan memang kita akan disajikan dengan perkara-perkara tersebut. Baik, dan disebabkan merdeka, so kami di Easy Ngaji pun cuti. Tuan-puan pun tak adalah sharing tajwid kan. Dah cuti. Semalam pun memang hari Selasa memang tak ada sharing tajwid pun. Cuma hari Isnin lah. Hari Isnin saya minta maaf sebab saya tak dapat teruskan juga pada hari Isnin baru ni, kemarin kan. Sebab saya ada urusan nak diselesaikan. Dan berapa hari kita tak jumpa tuan-puan. Jumaat ada, Sabtu, lebih kurang 4 hari lah. Kan? 4 hari tak jumpa, rasa lama juga. Rasa lama juga. Jadi alhamdulillah hari ni kita diizinkan oleh Allah untuk dipertemukan sekali lagi untuk kita punya slot sharing tajwid ni. So tuan-tuan dan puan, sedikit lah sekadar pencerahan buat kita semua, sekadar perkongsian. Okay, bila kita dah sebut tentang merdeka ni, kita tahu merdeka ni membawa maksud apa? Bebas. Bebas. Jadi kalau kita lihat dari perspektif Islam, macam mana sebut tu? Dari sudut pandang Islam, perspektif. Lama tak sebut istilah tu. Jadi dari sudut pandang Islam, apa pun kita ni kena berbalik semula sebagai status hamba Allah. Itu je, secara mudahnya tuan-tuan. Kan? Bila kata merdeka ni, maksudnya poin penting ialah kita ni sebagai manusia, secara individu kita ni, kita bawa balik diri kita, kita kembali kepada status kita, iaitu hamba Allah. Bertepatan dengan apa yang Allah firmankan dalam Quran,
wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak aku ciptakan apa? Jin dan manusia. Manusia ni kita lah, melainkan untuk menyembah kepadanya. Jadi jelas bahawa kita berada di atas dunia ni, di atas muka bumi Allah ni, tak lain tak bukan untuk kita beribadah kepadanya. Kan? Jadi itulah, kalau kita nak kata merdeka yang sebenar-benarnya, itulah dia. Dan kalau kita tengok dalam keadaan kita sekarang lah, kita ni tak tahulah nak dikatakan dah merdeka sepenuhnya ataupun tidak. Sebab kalau berbalik kepada poin saya yang di awal tadi, okey, status sebagai hamba Allah. Jadi itu kalau kita pandang dari sudut individu kita lah. Tapi kita kena pastikan juga sebagai hamba Allah ni bukannya hanya diri kita je, termasuklah ahli keluarga kita, kan, negara kita. Jadi adakah kita sekarang ni masih lagi dijajah? Jadi persoalan tu hanya Tumpuan boleh jawab, saya pun boleh jawab sebenarnya, tapi biarlah kita fikir bersama. Jadi kita harapkan semoga kita merdeka daripada pemikiran-pemikiran yang tidak sepatutnya. Okey, kita merdeka dari segala unsur-unsur barat, okey, yang datang pada kita. Kita tengok macam mana orang kata apa, budaya barat yang telah menghantui anak-anak muda sekarang, kan. Contohnya kita tengok macam berkaitan dengan pakaian, kan, bab-bab penjagaan aurat, kemudian bab-bab media sosial, contoh macam TikTok. Saya bukan kata TikTok tu salah, tidak. Kalau kita gunakan sebaik mungkin, insya-Allah akan ada manfaat yang baiklah buat diri kita dan orang lain. Tapi bila tak tahu manfaat, hanya lebih kepada kegairahan untuk mendapatkan keseronokan tu, maka itulah kata tadi, kita dijajah pelan-pelan, sikit je, halus. Betul tak, tuan-puan? Jadi benda ni berlaku ialah nak kata anak-anak muda pun tidak juga, sebab tengoknya mak-mak pun ada main TikTok tu. Kalau konten-konten pengisian yang itulah saya kata tadi, yang ada manfaat, maksudnya ada ilmu yang kita boleh dapat, so itu tak ada masalah. Kami Zi Ngaji ni pun ada juga tim-tim yang main TikTok dan sebagainya, so tak ada masalah. Orang nak berniaga ke, kita faham platform dia. Tapi yang buat benda bukan-bukan ni, tuan-puan, bila kata bukan-bukan ni banyak lah, kan. Tuan-puan jangan marah saya minta maaf. Kok ada yang kat sini mak-mak main TikTok, kan. Saya tak marah, dan saya bukan melarang, tapi kita cerita bab-bab yang tak sepatutnya. Menari-nari entah pahalnya, kan. Usia dah lanjut, contoh, bukanlah tuan-puan, ni orang lain lah, kan. Menari hok-hak. Kita tengok ni pun malu sebenarnya, tuan-puan. Itu saya lah, secara peribadi saya rasa macam malu lah kalau tengok mak-mak kopi tu, kan. Jadi kalau boleh kita hindarkanlah benda ni lah, kata dijajah ni. Otak kita ni dijajah dengan benda tu. Bukannya jajah ni maksudnya perang, angkat senjata, tak juga. Kita dijajah dengan benda-benda macam tu. Jadi dengan orang kata apa, sambutan merdeka ni membuatkan kita duduk balik, bermuhasabah dan fikir sejenak. Fikir balik, betul ke kita buat ni ada kesan ke untuk akan datang, kan. Kalau berbalik kepada kisah tadi, main TikTok, makcik-makcik, mak-mak, kan, rakus, menari sana sini, tuntang. Fikir balik, tak segan ke kalau anak-anak tengok, kan, cucu-cucu tengok. Benda tu je lah, tuan-puan, ya tak? Kita ni hidup makin moden, makin ke depan, so banyak cabaran, dugaan yang datang pada kita. So InsyaAllah sama-sama kita merdeka. Takbir, Allahu Akbar. Okey. Ya betul, Ustaz. Rumah kata pergi, kubur kata mari. Itulah. TikTok tu sebenarnya tak ada masalah, cuma cara tu, cara menggunakan tu. Sebab kau tengok dalam TikTok ni banyak je konten-konten yang bagus, kan. Banyak je. Cuma macam mana kita kita menggunakan TikTok tu sebagai apa? Apa tujuan dia yang sebenarnya? Okey? Berhibur tu tak ada masalah, tuan-puan, tapi biar tidak sampai melampaui batas lah. Ada garis panduan yang telah
diletakkan. So kita patuh je lah ikut. Bukan SOP tu. Dia lah kalau dalam sudut pandang Islam tu kita kata SOP. Dalam persyariatan tu gitulah. Okey. Merdeka, bebas daripada unsur negatif, dan sebaliknya ambil yang positif. Ya, InsyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, lama tak jumpa dah ya. Yang baru tak tengok lagi. Yang baru masuk, jangan lupa bantu saya untuk share dulu, InsyaAllah. Okey. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, Sabtu ni kita punya seminar. Okey. Seminar SFP, Seminar Fatihah Pro. Jadi jangan lupa pastikan anda kosongkan masa anda. Patutnya kita buat minggu lepas, tapi kita sebab ada beberapa hal yang tak dapat dielakkan, maka kita tukarlah tarikh tu. Jadi alhamdulillah, tuan-puan yang mengikuti seminar Fatihah Pro pada Sabtu hari tu ada pengisian yang dibuat oleh Encik Ifan. Jadi saya rasa perkongsian tersebut sangat bermakna buat tuan-puan. Mental mode kan, dalam slot mental mode. Jadi saya harap sama-sama kita boleh ambil manfaat pengajaran daripada apa yang dikongsikan oleh Encik Irfan pada tempoh hari. Dan untuk Sabtu ni kita akan fokus terus pada perbincangan kita untuk kita mengenal pasti masalah-masalah yang sering berlaku dalam bacaan surah Fatihah kita lah. Itu sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan, sama-sama kita buka dulu bacaan Ummul Kitab sebentar lagi, kemudian kita terus pada istighfar ya. Boleh? Baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita teruskan bacaan istighfar. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا عملا مقبولا ووافقني عملا صالحا
عمالا مقبولا. Alhamdulillah. Baik, selesai sudah bacaan istighfar kita tuan-tuan dan puan. Jadi insya-Allah moga-moga pada pagi ini kita berhimpun ini mendapat keberkatan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan moga-moga kita semua dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan sekaligus membuatkan darjat kita ini irtifa', meninggi tempat. Okey, moga-moga darjat kita semua ni dinaikkan dengan sebab apa? Kita memuliakan Al-Quranul Karim. Baik, jadi tuan-tuan dan puan, untuk pagi ni kita nak sambung satu ayat je. Satu ayat je, ayat 7. Ayat 7 ni seperti yang kita lihat sekarang. Kalau tuan-puan ada Quran, boleh buka muka surat 50. Okey, ayat 7. Okey, ayat 7. Dia lebih kurang 4 baris lah. 4 baris lebih sikit. Okey. Sebab tu kita ambil satu ayat je. Jadi kita akan baca dahulu sama-sama. Boleh? Kita akan baca dulu. Kemudian baru kita pergi pada sesi berikutnya. Sesi bedah membedah. InsyaAllah dah sedia ke semua? Tuliskan di ruangan komen. Saya sedia. Okey, berapa ramai dah sedia ni? Dan terlebih dahulu sebelum kita memulakan bacaan, okay, saya nak kita sama-sama positifkan minda kita, lapangkan fikiran jiwa kita semua, kosongkan, kemudian niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbaharui niat kita pada pagi ini. Okay, kita mengaji ini, kita niatkan ianya sebagai ibadah kita. InsyaAllah kita akan memperolehi sesuatu. Yakinlah. Baik, jom tarik nafas tuan-puan. Kita fokus pada bacaan kita. Kita renung huruf-huruf, okay, kalimah-kalimah yang ada pada bacaan ini. Kita berikan tumpuan yang sebaiknya. InsyaAllah tuan-puan akan dapat rasa kualiti bacaan tu. InsyaAllah. Jom tarik nafas. Sedia. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Terima kasih semua.
Okey, kerana sudi respon. Baik, kita dah selesai bacaan bersama-sama. Kemudian kita pergi pada sesi bedah membedah. Tuan-puan dah sedia ke dengan alat tulis masing-masing, nota? Okey, catat sekiranya ada poin-poin penting, tuan-puan catat. Jangan biarkan. Sayang nanti. Okey, tanda catat. Baik, insya-Allah, jom. Kita terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Okey. Huwallazi, untuk huruf ha pada depan ni pastikan kita sebut biasa je, ha simpul. Wallazi, waw pada atas terus masuk pada lam bersabdu ni. Huwallazi, huruf zal keluarkan hujung lidah kita sedikit dan panjangkan Z ni berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Okey, huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, hukumnya mat jaiz munfasil, 4 atau 5 harakat. Kemudian nun mati bertemu zai, tuan-puan, ikhfa haqiqi. Okey, sembunyikan nun, jangan sebut nun tepat pada makhrajnya. Anzala alaikal. Baik. Dan dengung di sini nipislah sebab huruf zai huruf yang ni nipis. Kemudian la satu harakat, a satu harakat, sempitkan tengah kerongkong. Alai, lai bacaan lin, ya sukun sebelumnya baris atas, so lembut, lunakkan dia. Kal kita, ni alif lam qamariyah. Alaikal kitaba, huruf ka di bawah ki. Kemudian untuk ta ni 2 harakat, ni ada alif mat kecil ni di sini. Kitaba minhu, ba satu harakat, min nun mati bertemu ha, izhar halqi, jelaskan. Okey, jelaskan sebutan nun ini apabila bertemu dengan huruf ha yang termasuk dalam kategori huruf izhar. Baik. Huruf zai. Zai tak keluar lidah. Yang keluar lidah zal. Okey, zai tak perlu keluar lidah. Alright. Puan Namidah Awang. Okey. Minhu aya, a 2 harakat, tuan-puan, mak badal. Memang sama macam mak asli, tapi sebabkan dia hamzah duduk di awal kalimah, maka disebut sebagai mat badal. Kadar harakat sama jugalah, 2 harakat. Ya mak asli, ni alif mat sebelum baris atas. Tum tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim, ini hukumnya idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim, idgham bi gunnah. Masukkan bunyi tanwin tu ke dalam mim dan dibaca secara sempurna, dengung sempurna. Ayatum, tutup bibir. Tum. Okey, sempurnakan dengung tu, jangan buat bunyi malu-malu ke, sorok-sorok ke, tak perlu. Baik. Kemudian ha mati ni muh. Okey, ha pedas, tengah kerongkong kita kena sempitkan dia. Muh, ha hi hu, kan? Kemudian kama, ma 2 harakat ma asli, ni alif mat sebelumnya pada atas. Tun, muhkamatun hunna. Baik, tanwin bertemu ha, izhar halqi. Izhar, jelaskan. Okey, jelaskan sebutan tanwin di sini apabila bertemu ha lah, yang mana dalam kategori ataupun kelompok izhar ada 6 huruf. Baik. Kemudian nun bersabdu ni kita kena dengung. Kadar dengung 2 harakat, itu kadar dia, tapi pastikan dengung tu betul-betul sempurna. Muhkamatun hun. Okey, hunna ummu. Okey, ada 2 wajibul gunnah kat sini, nun bersabdu dengan mim bersabdu. Hunna ummu, dua-dua tu boleh, tuan-puan, dinamakan wajibul gunnah. Nampak je dalam Quran nun bersabdu, mim bersabdu, confirm kena ada dengung, confirm. Okey, boleh. Kemudian mul kita. Alright.
Mul kita ni hukumnya alif lam qamariyah. Hunna mul jelaskan lam ni izhar qamari, jelaskan lam. Okey, jelaskan lam, alif lam qamariyah. Kitabi, ki satu harakat, ta dua harakat, ni alif mat sebelumnya pada atas. Bi satu harakat, wa satu harakat, u satu harakat, wa u kha tebal isti'ala, angkat pangkal lidah. Okey, angkat pangkal lidah. Hunna ummul kitabi wa ukharu muta. Okey, ada ada 5 tuan-puan. Kalau ambil daripada bawah ada 5 lah. Kalau kita ambil daripada atas ni, daripada ba ni, semua satu harakat. Bi, wa, u, kha, ru, mu, ta. Maaf, ada 7. Okey. Bi, wa, u, kha, ru, mu, ta. Kat sini tuan-puan, kita kena konsisten. Kadar harakat tu kena dijaga dengan baik, dikawal dengan baik. Okey, bonda tak dengar suara. Cuba keluar masuk balik bonda. Macam mana dia nak dengar kan? Dia tak dengar. Puan Suti dah tulis. Nah, okey dah, alhamdulillah, baik. Kita sambung. B tu, start je daripada B tu, kita dah, otak kita ni dah fokus dah. Bi wa ukharu muta. 5. 5 pula. Ada 7. 7 huruf yang kita kena konsisten. Satu apa? Satu harakat. Kalau tidak nanti ada lah terlebih terkurang tu. Wa ukharu ada lah tu. Tang ra tu kan. Tang ra tu kadang terlebih panjang, ni tak? Jadi 2 harakat. Jadi kena hati-hati. Ada 7 huruf tu. Bi wa ukharu muta. Ada tu 7. Boleh nak? Baik, kita try dulu. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Boleh kan? Pelan-pelan. Ada 7 ustaz. Ya, ada 7, betul. Wa ukharu wa ukharu mutasya. Sya ni 2 harakat. Ni ma asli. Sya 2 harakat. Okey, ni alif mat. Sya. Ba baris bawah 1 harakat. Ha 2 harakat. Tapi bila kita berhenti pada ta ni, dia akan jadi ma'arid li sukun lah. Okey. Wa ukharu mutasyabihat. Sebut satu-satu, jangan kelang kabut. Betul. Dia kadang kita mengelupa. Mata kita nak fokus tengok perkataan lain. Itu dah tak tentu arah dah bunyi tu. Jadi tengok dulu tuan-puan. Kita tenang-tenang dulu huruf tu. Tenang, dia tengok. Kita orang tak apa, scan dulu huruf tu. Ya. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nak baca laju boleh ke? Tuan-puan try lah. Kalau saya sendiri pun macam rasa kekok kalau baca laju kat sini. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra dia bunyi macam tu kalau laju kan. Wa ukhra mutasyabihat. Jadi ikut pada kemampuan kita lah. Kalau kita dah hafal ke, itu lain cerita kan. Tapi kalau boleh baca pelan-pelan je. Relax. Santai tapi sampai. Okey. Ma'arid sukun bihat 246. Okey, kita baca dulu sama-sama. Daripada atas tu, tak apa saya baca dulu. Kemudian tuan-puan ikut saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal
الكتاب منه آيات محكمات. Okey, kita baca sama-sama. Huwallazi. Isti'azah terus bacaan. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Baik, saya sambung. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Okay, kita ambil minhu ayat. 1, 2, mula. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Hamas tu kalau waqaf dengar tak Ustaz? Dengar. Konsep dia sama, tamati. Wa ukharu mutasyabihat. Bihat. Okey. Baik, kita teruskan. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ. Baik. Fa beratas fa. Yang ni bukan huruf mat. Ni hamzah. Hidup ni. Hamzah qata'. Hamzah yang hidup. Kemudian mim bersabdu. Wajibul gunnah. Dengung sempurna. Fa'ammal ladzi. Terus masuk lam sabdu ni. Kemudian zi. Keluarkan hujung lidah. Dan dibaca 2 harakat ma asli. Nafi fi ma asli. Nun pada atas na. Qulu lu 2 harakat ma asli. Qaf ni tebal tuan-puan ya. Jangan tertukar dengan huruf kaf. Huruf qaf. Qulu lu 2 harakat ma asli. Bihim mim mati bertemu za ini izhar syafawi. Fi qulubihim zayghun fayattabi'u. Zayghun. Okey, za ini ni huruf zai dan dia jumpa dengan yalin pun bunyi za juga. Okey, bunyi za juga. Zai lebih kepada unsur lin. Ya yang ada sukun, tanda sukun di atasnya, kemudian sebelumnya pada atas. Okey, bacaan lunak. Bacaan lunak. Zaighun. Huruf ghain bertemu fa ni. Hukumnya apa? Ikhfa haqiqi. Okey. Ikhfa, sembunyikan tanwin tu apabila bertemu fa. Fa ni huruf nipis. Jadi dengung yang berlaku pun nipis. Zaighun fayattabi'una ma tasha. Boleh? Yatta, huruf ta yang bersabdu. Fayatta, ba baris bawah, ti'u 2 harakat. Ni waw mat sebelumnya pada depan. Na 1 harakat. Ma asli. Tasha, sya 2 harakat. Ni ada alif mat. Tasha, baha, ba dengan ha 1 harakat. Minhu, nun mati bertemu ha. Izhar, jelaskan sebutan nun. Okey. Minhu btigha. Baik, untuk ba ni hukumnya sifat dia lah. Qalqalah apa? Qalqalah sughra. Minhu btigha. Hub. Santai je.
layankan bunyi dia. Minhu ibtigha. Okey, ta baris bawah satu harakat. Ra ni tebal, ra. Okey, angkat pangkal lidah kita. Kat sini ada sifat isti'la ni pada huruf ra ini. Okey, kemudian dipanjangkan pula 4 atau 5 harakat. Nah, kat sini hukumnya mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil. Pertemuan huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimah. Ibtigha, satu kalimah ni. Jadi panjang 4-5 harakat lah. Dia punya clue dia, simbol mad bertemu dengan hamzah. Simbol mad selepasnya ada hamzah. Okey. Baik, al-fitnah. Al-fit alif lam qamariyah, fa bari bawah, fi matikan ta dengan sifat hams, tahan dulu suara, fit, kemudian baru lepas fit, tapi jangan buat lambat-lambat. Fit, dia sejurus selepas. Okey, tahan je suara terus, kita lepaskan nafas pula. Fit, barulah bunyinya terkawal, dan cukup dengar pada telinga kita sahaja. Itu dah memadai. Okey. Minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha nati ni dua ni satu harakat je. Wab, kalimah yang sama macam belakang tadi. Ba ni qalqalah sughra. Tigha, ra, berapa harakat? Pun sama, 4 atau 5 harakat. Hukumnya mad wajib muttasil. Huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Okey, kemudian ta'wili. Okey, hamzah yang mati ni kita kena jelaskan betul-betul. Jelaskan kematian dia. Okey, sebenarnya saya nak masukkan apa? Jelaskan syiddah dia. Okey, suara yang tertahan. Wabtigha'a ta'wili. Ta. Okey. Habis je bunyi tu, putus terus suara kita. Ta. Tak ada bunyi tambahan. Ada tambahan tu kita tak maulah. Boleh. Wabtigha'a ta'wili. Okey. Jelaskan kematiannya. Lain macam bunyi dia, tuan-puan. Baik, wi 2 harakat. Wi, kemudian lih. Lih ni kita matikan lam dari bawah dengan ha ni. Lih. Kita kena kemaskan bunyi dia. Tak mau bunyi ta'wilih. Ataupun kita panjang. Ta'wilih. Dia takkan jadi begitulah. Boleh? Hamzah mati syak, suara tertahan. Yes. Baik. Kita baca dulu. Saya ambil daripada atas ni. Tengok saya punya anak panah mouse ni. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ. Kita berhenti sini, tuan-puan. Kita ambil pendek-pendek. Tak apa belajar. Kita berhenti sini. Kemudian saya ambil balik. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Okey, dah sedia semua. Jom kita baca. Ambil daripada sini. 1, 2, mula. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ. Kita ambil fayattabi'u. Satu, kalau berhenti ni jadi ma'rif sukun, tuan-puan. Un ni 2, 4, 6. Okey, kita ambil semula fayattabi'u. 1, 2, mula. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Okey, boleh. So kita berhenti kat sini. Ta'wilih, syak. Kalau kita nak sambung lah, misal kata kan,
ta'wilihi wa ma. Maka berlakulah silah kat sini. Sambung ni kita baca 2 harakat. Okey, sambung jadi 2 harakat. Tapi boleh berhenti, kita berhentilah. Okey, kita berhenti kat sini. Baik, sambung lagi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma 2 harakat, wa 1 je. Ma asli, ya'lamu. Huruf ain ni pastikan jangan kita tahan sharp suara kita. Ya. Kita lanjutkan sikit. Wa ma ya'lamu. Ni saya buat yang perlahan lah. Wa ma ya'lamu ya'lamu. Ni saya buat perlahan lah. Kalau laju, apa pun bergantung pada tempo kita lah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Okey, boleh. Wa ma ya'lamu huruf ain sifat tawassut. Jadi suara itu yang saya kata kita jangan tahan suara ni tadi. Sebab apa? Dia bersifat tawassut, suara yang terlepas. Ni bab sifat lah. Semua maklum kan? Wa ma ya'lamu, la 1 harakat, mu 1 harakat, tak hamzah yang mati pastikan jelaskan kematian dia, syiddah. Okey, tahan suara kita. Tak beza kan? Dengan ain ya tak. Kalau ain kita matikan nanti tak seakan macam hamzah. Ya tak. Jadi kita kena ain tu ya'lamu. Baru nampak beza tu ain dengan hamzah tu. Okey, itu just pembandingan ringkas lah kita nak buat. Kalau ikutkan makhraj ni lain. Dia memang daripada kerongkong kan. Cuma hamzah ni dia pangkal. Kalau ain ni dia tengah kerongkong. Dia sama dengan huruf ha. Ha pedas tu. Okey. Wa ma ya'lamu ta'wi. Wi 2 harakat. Ni ya mad. Ya mad sebelumnya baris bawah. Lahu. Okey. Lam dari atas la. Hu ni kita asalnya 2 harakat kan. Tapi sebab dia jumpa hamzah, dia konsep dia sama je macam mat jaiz tuan-puan. Okey, konsep sama macam mat jaiz. Clear ke? Huruf mat bertemu dengan hamzah kan? Cuma nama je lah beza. Kat sini namanya apa? Mat silah tawilah. Mat silah tawilah. Ataupun nama lainnya apa? Mat silah kubra. Mat silah kubra. Jadi mana-mana istilah kita nak guna terpulang. Cuma biasanya kita dengar, saya yakinlah tuan-puan biasa dengar maksilah tawilah kan. So tak ada masalah, mana-mana nak guna pun boleh. Tapi kalau kita dengar disebut sebagai maksilah kubra pun sama betul juga. Okey. Illa ni kalimah illa ni jelaskan sabdu dia. Illa kemudian tidak terhenti di sini saja, terus loncat lagi masuk pada lam kalimah Allah ni, lam jalalah. Okey. Illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Begitu. Dapat ke tuan-puan? Baik, seterusnya kita sambung lagi. Warasikhu. Warra. Baik, ra yang bersabdu ni. Okey, warra kita panjang 2 harakat dan jangan lupa ra baris atas kena tebal. Kat sini dia tebal sebab baris atas tuan-puan. Jangan tengok sebelum, ingat. Kalau dia tak mati, kalau ra tu tak mati, jangan tengok huruf sebelum. Kalau dia tengah hidup, tengok dia punya kehidupan tu macam mana. Kehidupan semasa ya. Kehidupan semasa ra tu kita tentukan. Jangan tengok huruf sebelum. Tengok huruf sebelum ni kalau ra ni mati aja. Baik. Warra 2 harakat. Ni alif lam syamsiyah. Okey. Si khu, si 1 harakat, khu tebal. Isti'ala, angkat pangkal lidah kita. Khu. Maksudnya ra si khu.
Jangan nipih-nipih penyek bunyinya, tak maulah. Warasikhuna fil ilmi. Khu dua harakat. Nafil. Fil ni alif lam qamariyah. Fil ilmi. Fil ilmi. Untuk lam ni pastikan jangan kacau bunyi dia. Fil kan, jangan beranakkan bunyi dia. Fil ilmi. Fil ilmi yaquluna. Okey, huruf lam. Pegang makhraj lam tu betul. Hujung lidah naik ke langit. Fil ilmi yaqulu. Yaququ dua harakat tebal. Qu ni nah. Kena tebal. Isti'la. Angkat pangkal lidah. Kalau tak angkat nanti dia jadi huruf lain. Dia tak jadilah kaf. Kaf pun angkat pangkal lidah juga. Cuma dia akan jadi ringan lah. Yaqu. Qaf ni dia pangkal lidah yang di belakang, yang hampir dengan nak tekak, tuan-tuan. Okey. Baik. Warasikhuna fil ilmi yaquluna. Lu dua harakat juga. Na'a dua harakat. Nun bersabdu. Wajibul gunnah. Wajib kita dengung. Na pula dua harakat. Bihi. Okey. Untuk hi ni dua harakat. Maksilah qasirah. Amanna bihi kullum min. Okey, untuk tanwin bertemu dengan mim ni tuan-puan, hukumnya apa? Idgham bi gunnah. Kullum min. Nun mati bertemu ain, izhar halqi. Kullum, idgham bi gunnah, masukkan tanwin tu ke dalam mim, sempurnakan dia bunyi dengung tu. Kullum min. Apabila nun mati bertemu ain, kita jelaskan pula. Kullum min ain. Ada lagi hukum ikhfa kat sini. Okey. Semua geng-geng kategori bacaan nun mati ni. Cuma hukum-hukum bezalah macam ni. Idgham bi gunnah. Kan? Tanwin bertemu mim, kemudian nun mati bertemu ain, izhar, kemudian nun mati bertemu dal, ikhfa. Ada 3 pelajaran ni kita boleh dapat kat sini. Dan 3 bunyi yang berbeza lah. Yang pertama, kullum idgham bi gunnah. Min izhar jelas. Indi ikhfa haqiqi. Semua tu lain-lain tu. Nampak tak? Indi. Baik, untuk nun mati bertemu dal ni kita kena dengung nipis sebab dal huruf yang nipis. Rabbina, ra tebal baris atas, ba bersabdu, jangan lantun, tuan-puan. Huruf qaf ta ba jim dal yang bersabdu tak perlu kita lantunkan. Melainkan kalau kita berhentilah. Tapi kalau keadaan begini, Rabbina, jangan bunyi gitu. Rabbina. Tapi insyaAllah tuan-puan tak ada buat bunyi macam tu. Dengar pun pelik kan. Takkanlah kita nak baca Indi Rabbina. Walaupun main-main buat bunyinya. Baik. Saya ambil balik. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Okey. Rabbina. Bila kita berhenti padanya 2 harakat. Kalau kita sambung pun 2 harakat. Tapi kita berhentilah kat sini ya. Kita teruskan lagi, sikit lagi. Wa ma yadhakkaru. Baik. Wa 1 harakat, ma 2 harakat, ni alif mat sebelumnya baris atas. Yadha. Baik, untuk yadha ni pastikan tuan-puan latih. Lidah kita perlu dikawal dengan baik. Yadha. Cuba sebut. Yadha. Keluarkan sedikit hujung lidah. Yadha.
Yadza. Okey, dapat Kemudian ada kaf lagi ni. Kaf bersabdu ni. Yadzakka. 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 Boleh untuk huruf kaf. Kemudian ra baris depan, ru tebal, ru. Wa ma yadzakkaru illa. Baik, hamzah baris bawah i. Kemudian lam bersabdu sekali lagi. Huruf sabdu. Ada banyak sabdu kita jumpa ni. Wa ma yadzakkaru illa. Panjang 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Huruf mat bertemu dengan hamzah. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Pertemuan 2 kalimah. Illa satu perkataan. Ulu satu perkataan. Okey. Wa ma yadzakkaru illa ulul. Okey, ni huruf ziyadah tuan-puan. Waw yang ada bulat atas ni huruf ziyadah. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Kita tak perlu bunyikan dia 2 harakat. Ulu, no. Illa ulul. Satu je jadi dia. Satu harakat je. Senang cerita, abaikan waw yang ada bulat di atasnya ni. Lul. Baik, kat sini lam baris depan, lu. Kemudian terus matikan lam kat sini. Walaupun kita nampak ada macam-macam huruf kat sini tuan-puan. Ya tak? Macam-macam huruf. Ni contoh ni, saya merahkan dia ya. Ni. Ni semua ni yang merah ni, yang pink. Ataupun purple. Yang tuan-puan tengok ni semuanya tak disebut. Okey. Ni huruf waw mat. Waw mat kita tak sebut. Sebab apa? Sebab huruf mat bertemu dengan huruf mati. Sama-sama mati. Kan? Sama-sama mati, macam mana nak baca? Jadi, waw mat ni perlu digugurkan sebutannya. Ini dikatakan iltiqa' sakinain. Pertemuan 2 sukun. Waw mati bertemu lam mati. So, tak boleh baca. Jadi, gugurlah waw mat di sini. Okay, lul. Tu bunyi dia. Kat sini huruf ziyadah. Dah confirm. Dah tak baca. Tuan-puan pun tahu. Hamzah wasal pun sama. Takkan dibaca dalam keadaan kita menyambungkan bacaan kita. Hamzah wasal ni dia akan berfungsi ketika nak memulakan dia sahaja. Al-bab contoh. Alif lam qamariyah kan. Tu secara ringkas. Faham kan? Senang ke senang tuan-puan? Tuliskan di ruangan komen. Senang ke senang? So, ulul. Tu bunyi dia. Janganlah ulul al. Lu al. Bantai pula. Illa ulul albab. Udah. Itu celaru lah tu. Ini maknanya kena join keto ke, kena cari kelas-kelas dulu. Kan? Banyak proses yang nak kena selesaikan. Kalau dengar-dengar gini je, mungkin faham, mungkin tak. Tapi kalau yang dah belajar, confirm faham. Confirm. Okey, mudah faham Ustaz. Senang lah tu ya. Boleh? Saya ambil balik. Wa ma yadhakkaru illa ulul. Alif lam qamar ya. Okey, lam yang mati ni samalah juga. Dua-dua lam ni jangan beranak kan dia. Kan? Illa ulul albab. Ba ni asalnya 2 kan? 2 harakat. Tapi sebabkan kita nak berhenti pada ba ni, ba yang hujung ni jadilah ma'arid li sukun. 2, 4, 6. Disertakan pula dengan qalqalah kubra. Lantunan besar. Kita besarkan dia sikit bunyi dia. Dia tak sama dengan surah Kalau kat sini, tengok bunyi dia. Tengok, cuba bandingkan dengan 2 yang kat atas ni. Yang saya garis merah ni. Minhu bati. Nampak? Tu kuat sangat tu. Dia steady je. Minhu batigha illa ulul
ulul albab. Nampak? Itu kita buat sughra tu. Ni yang saya buat ni sughra. Illa ulul albab. Jadi itu kubra, besarkan lagi. Illa ulul albab. Kita semangatkan sikit lagi bunyi dia tu. Pastikan ada beza sughra dan kubra. Min hubati hub albab. Nampak? Ringan sangat. Albab. Angkat sikit. Okey? Waalaikumsalam, Puan Radiah. Ustaz nak tanya, ada orang suruh tanya. Betul, ada orang suruh tanya. Orang mana tu? Betul ke huruf lam dan ra boleh tebal dan nipis? Ada ke? Ada? Ra ni dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis. Kan yang kita belajar selalu dalam sharing ni. Bila daripada atas dia tebal, ra. Dia baris bawah dia nipis, ri. Kalau sabdu baris atas, syarra, tebal. Kalau nipis, syarri, ra baris bawah. Kemudian ketika waqaf, ra mati, kena tengok sebelum dia untuk tahu dia tebal ke tidak. Huruf dia baris atas, kita tebalkan ra. Mar, contoh. Tapi kalau ra mati sebelumnya baris bawah, mir, nipis. Itu contoh perbincangan hukum ar-ra. Kalau lam pula, lam ni pun ada tebal nipis dia. Tapi kat mana? Ada beza dia macam ni je. Lam pada kalimah Allah boleh dibaca, bukan boleh dibaca, maksudnya ada perbincangan sama ada lam tebal ataupun nipis. Tapi kalau lam yang selain daripada kalimah Allah, semuanya nipis. Okey. Ada ke lagi hurufnya? Kalau basicnya itu je lah. Basicnya dua tu je lah. Ra yang boleh tebal nipis, itu sajalah. Tapi kalau nak jauh masuk pumpang lagi, huruf mat pun boleh jadi tebal. Ada tak contoh mat boleh jadi tebal, tuan-tuan? Huruf mat, huruf alif mat jadi tebal. Ada tak huruf mat boleh jadi tebal? Ke tak ada? Ke semua huruf mat nipis? Yang alif mat. Huruf alif mat boleh tak jadi tebal? Ke dia nipis biasa? Jadi kalau nak cerita bab tebal ni, hatta kepada huruf mat pun boleh cerita. Tapi sebab benda ni dia dia tak menjadi, bukanlah tak, dia tidak, dia jarang diceritakan lah. Contohlah macam ni kan, ada tak dalam ni? Okey. Ni. Tuan-puan tengok ni, saya bulatkan warna kuning. Cuba tengok ni. Apabila huruf mat sebelumnya terdapat huruf yang tebal, maka teballah bunyi mat tu sekali. Contoh macam ni. Fayattabi'una bunyi belakang tu. Alif mat sebelumnya baris atas, memang kita baca dua harakat mat asli. Tapi kalau kita tengok sifat huruf tu pula, mim ni huruf tebal ke? Tak. Jadi sebab tu pada huruf mat kita, bunyi mat tu pun juga tidak tebal. Nipis lah kita kata. Tapi kalau ra, nampak tak bunyi mat dia belakang? Ra, kenapa bunyi o?
Sebab apa? Sebab huruf mat sebelumnya huruf isti'la, huruf yang tebal. Minhu batigha. Kalau kita memegang huruf mat ni hanya nipis mata-mata, maka apa yang akan jadi? Benda ni dia bukanlah jadi benda yang besar pun sebenarnya. Sebab apa? Sebab bila kita sebut huruf tu, dia automatik ikut sekali. Cuma kita bimbang kalau orang-orang yang baru belajar ni. Kan orang baru belajar mungkin dia tak terfikir macam kita fikir. Bila dia fokus, dia memegang, oh huruf mat mesti nipis. Minhu batigha al-fitnati wa batigha ta'wili. Kalau dia memegang huruf mat itu nipis mata-mata, jadi itulah kot bunyinya. Betul tak? Memang lawak pada kita lah. Pada kita tak ada lah ustaz baca macam tu. Pada kita tak ada sebab kita dah belajar, sebab kita faham. Jangan kita samakan level pemikiran kita dengan orang baru belajar. So beza. Jadi oleh sebab itu maka para ulama cerita juga bab ni. Sentuh juga sikit. Walaupun kalau kita tengok dalam buku-buku tajwid yang biasa, jarang pun cerita benda-benda macam ni. Kan? Memang pada kita dengar pelik lah. Tapi kalau orang yang belum belajar ataupun dalam fasa belajar, mungkin ada kemungkinan. Fayattabi'u ma, okey lah. Itu pun kadang-kadang ada orang baca tebal. Fayattabi'una ma, tang tu pula nak tebalnya. Ma tashabaha minhu batigha. Memang lawak tuan-puan dia. Saya dengar pun rasa meluat juga dengar tu. Tapi kena tunjuk juga. Tiwa. Orang tanya kenapa? Huruf ra yang tebal, huruf mat nipis. Wah. Jenuh mulut kita nak nyebut tu. Ya. Wa batigha. Dulu tak perasan pun. Memang pun. Sebab tu saya kata benda ni dia bukanlah satu benda yang penting sangat. Tapi penting pada mereka yang baru belajar. Okay. So bila kita dah tahu ni, dia sebagai orang tak apa, ilmu tambahan lah buat kita. Kita nak jelaskan pada orang pun, oh nampak ada logiknya. Sebab tu penting kita kenal sifat. Kan, baru kita boleh relate kan antara satu sama lain. Setiap pertemuan yang berlaku tu, semua kita boleh kaitkan. Kita bawa hujah dia. Tapi kalau kita tak ada langsung pengetahuan tentang sifat, kita tak boleh nak goreng lah tuan. Pusing-pusing, idgham, izhar, iqlab. Pusing-pusing itu je. Izhar syafawi. Pusing-pusing tu je lah. Faham tak maksud saya? Pusing-pusing tu je. Okay? Wallahu a'lam. Habis dah. So jelas siapa yang tanya tadi? Puan Radiah jadi ada dua je kesimpulan dia. Kalau dalam perbincangan khusus ni, ra dengan lam memang ada. Ra boleh baca dua. Ini termasuk dalam sifat aridah. Dia bukan sifat asli Dia duduk dalam sifat mendatang. Sebab apa? Tebal nipis tu dia ada sebab. Jadi tu bersebab. Kalau ikut dalam sifat asli, lam ni sifat istifal. Okey. Kemudian ra juga istifal. Itu kalau dalam sifat asli. Dalam sifat asli untuk ra dengan lam memang sifat istifal nipis. Tapi bila bawa dalam sifat aridah, sifat yang bersebab, berlaku dengan adanya sebab, maka ianya dijadi satu perbincangan jugalah. Walaupun dia dalam sifat aridah. Penting ke? Penting. Okey. Boleh lah. The best contoh. Itulah cerita dia. Dia bunyi tebal tu mesti bunyi O kat belakang tu kan. Ra, kha, sa, da, ta, o, wa. Itu lain lah. Itu namanya tepis. Okey, namanya tepis. Kalau baca minhu batigha, namanya hukumnya apa? Tepis. Tebal dan nipis sekaligus. Yang tak pernah ada dalam Quran. Okey, jangan buat tuan-puan. Wallahu a'lam. Jom kita baca dulu, ambil daripada wama ya'lamu.
Pusing-pusing bertakut kat sama juga. Boleh je. Cuma saya kata tadi, dia benda tu semua penting tuan-puan. Tapi nakkan kepuasan dalam bacaan ni, nak menguasai ni, ataupun nak dapatkan hujah-hujah ni, semuanya berbalik pada makhraj sifat. Pusing dia tu je. Hatta yang kita belajar nun mati, mim mati, itu pun sifat juga. Betul? Nun mati, mim mati kita belajar tu, hukum mat, orang tebal nipis, okey? Itu semua sifat aridah. Semua duduk dalam kategori sifat. Okey? Tepis tu campur aduk tebal dan nipis. Ya. Jangan buatlah. Okey? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, macam ni tuan-tuan, saya baca satu ayat, ikut. Okey? Saya baca satu ayat, lepas tu kita ulang sekali lagi. Saya akan ulang 2 kali lah. Wa ma ya'lamu sampai illallah ni saya akan ulang 2 kali. So kali pertama tuan-puan dengar, kali kedua ikut sama-sama saya. Okey, boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Okey, 1, 2, mula. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. 1, 2, mula. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. صدق الله العظيم. Minta maaf, ada yang biru muka ke? Puan Marfu'ah biru katanya. Allah. Kat sini kot panjang ni, warasikhu ni. Dia kalau kita nanti cuba baca laju sikit nah. Baca laju sikit. Sebab nak berhenti pun macam tak ada part ni. Boleh je kalau baca laju sikit kan. Tadi sebab kita baca perlahan. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Kalau laju insyaAllah macam tu lah bunyi dia. Sempat. Dia tak dan nak biru. Dia baru, color tu baru nak berubah. Tapi dia tak sempat berubah lagi. Okey. Baik. Jadi jom kita baca dulu sama-sama tuan-tuan perempuan insyaAllah. Daripada atas. Boleh? Kita baca daripada atas semula. Okay, sedia semua. Tarik nafas. Tuan-puan ikut saya punya apa? Anak panah ni mouse ni. Okay, ready? Tak apa, lagi kita buat laju sikit. 1. Dia melatih kita lah sebenarnya ni. Dia tengok keupayaan kita. Cewa. Okey, tarik nafas dalam. Penting. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة kita ambil منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Okey, kita baca sekali lagi tuan-puan. Kali ni kita baca tempo laju sikit. Tadi kita baca perlahan kan. Kali ni kita baca laju sikit. Laju sikit. Taranum apa? Ni Bayati. Bayati. Okey. Kita ulang sekali lagi. Ready semua, tarik nafas. Kali ni kita laju sikit. Okey, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات sekali lagi tuan-tuan. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jadi selesai bacaan kita hari ni. Selesai. Jadi insyaAllah apa yang dikongsikan sebentar tadi, moga-moga kita dapat ambil dengan baik. Dan yang paling penting kita praktik lah. Bukan saja pada ayat ini, malah juga pada ayat-ayat yang lain. InsyaAllah. So, terima kasih semua di atas kehadiran dan komitmen pada pagi ini. InsyaAllah saya doakan yang terbaik buat semua. Semoga dilancarkan segala urusan tuan-tuan dan puan. InsyaAllah dengan Allah berberkat, kita memulakan harian kita pada pagi ini dengan bacaan Quran. InsyaAllah. Moga Ustaz. Terima kasih Puan Radia. Ustaz, hari Isnin hari tak ada ke? Oh, saya dah bagi tahu dah hari Jumaat itu. Tak perasan kot ya. Hari ni lah untuk minggu ni, hari ni pertama saya on live. Hari Isnin tak ada, Selasa semalam cuti, dan kalau hari tak cuti pun memang tak ada kan. Gitulah ceritanya. InsyaAllah kita jumpa esok hari Khamis, Jumaat. Kemudian Sabtu nanti kita ada seminar Fatihah. Saya harap tuan-puan dah bersedia, ready untuk kita sama-sama memberikan komitmen dan semangat dalam seminar yang akan berlangsung pada hari Sabtu ni, insyaAllah. So, yang tak dapat join tak apa, akan datang, insyaAllah ada rezeki, boleh bersama untuk kita tambah sedikit sebanyak ilmu. Dia cerita bab Fatihah je sebenarnya, kan, lebih kepada kepuasan kita lah untuk mendapatkan sesuatu. Baik, itu sahaja kita tangguhkan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan doa tilawah. Jom sama-sama kita tadah tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami, ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat semua. InsyaAllah saya undur diri dahulu. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Okey, yang baik itu semua daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada saya. So, saya mohon maaf sekali lagi. Hujung rambut, hujung kaki. InsyaAllah selamat menyambut hari kemerdekaan. Moga-moga kita semua bebas daripada segala-segala benda fitnah akhir zaman. Kita bebas daripada segala perkara-perkara yang keji dan mungkar. Semoga kita bebas dari segala perkara yang duduknya dalam unsur-unsur yang tidak baik. Umum lah kita kata ni kan, umum. Moga-moga Allah memberi kesempatan kita untuk menjadi hamba Allah. Okey, menjadi hamba yang betul-betul berguna di atas muka bumi ini, insyaAllah. Kita jumpa esok pagi tuan-puan ya. Esok pagi. Yang belum share sempat lagi nak share ni. Okey, itu sahaja. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang star. Terima kasih. Alhamdulillah, moga dimurahkan rezeki anda semua dan kita semua. Saya undur diri dahulu. Jangan lupa terima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan selepas ni macam biasa, mukmin sejati, tuan-puan. Kita layan-layan sikit. Nak merdeka ni kan? Memang kena lah. Kita dah baru lepas merdeka ni. So, kena dengar lagu ni lepas ni. Mukmin sejati. Kita muhasabah balik. InsyaAllah. Saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang mukmin yang sejati jika terbuat dosa, hatinya luka punah, sedih dan derita. Jiwanya parah, tak boleh melupakannya sepanjang masa. Kalau ia anggota lahir, tentu nampak berdarah. Kalaupun sembuh dari lukanya, namun parutnya masih ada. Begitulah halus perasaan seorang hamba yang berdosa. Dia tak boleh melupakannya sepanjang masa. Bagaimana dia boleh melupakannya, kerana parutnya masih ada. Artinya ingatannya pada dosa tak boleh dilupakannya, teringat sahaja jiwanya tersiksa. Teringat sahaja hatinya derita. Payah sekali dia mahu melupakannya. Perasaan ini anugerah dan nikmat dari Tuhannya. Takut dengan dosanya itu jadi syafaat padanya. Tersiksa dengan dosa, derita dengan kesalahan, dianggap oleh Allah itulah hukuman pada hambanya. Moga di akhirat kelak terselamat daripada
siksa neraka. Begitulah hati seorang mukmin, sentiasa sahaja ia bergelora kerana takut dengan Tuhannya, lebih lagi